Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftah 'alaina futuhal 'arifin innahu 'ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Yaqulu musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Al-lafzu wa taqsimatuhu. InsyaAllah pada malam yang bertuah ini kita akan masuk muhadarah yang ketiga dalam kitab kita iaitu Risalah fi Ilmi Mantiq bagi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk Al-lafzu wa taqsimatuhu. Jadi lafz, lafaz di sini apa maksud lafaz? Lafaz dengan makna kata sautun zata maqati'in tu'abbaru amma fi nafsi. Suara yang mempunyai beberapa karakter tu'abbaru amma fi nafsi, yang diibarat tentang barang di dalam diri. Itu panggil lafaz. Yang ni suara mempunyai beberapa keraktan suara. Bismi, bo, sing, ming. Tu'abbaru, nak takbir, nak ditakbir. Tu'abbaru, nak takbir amma fi nafsi, tentang barang di dalam diri. Artinya di dalam diri kita nak ayat apa, maka melalui lafaz. Sedangkan kalau kita tengok pada awalnya ulama ilmu mantik di sini ia tak ada nak bahas li tentang lafaz, oleh kerana ia tajuk yang asasi sisi dia itu ma'ani, tapi tak dapat tidak makna saat itu ia kena melalui lafaz. Dengan sebab itulah ulama mantik mementingkan tentang masalah lafaz. Mementingkan tentang masalah lafaz. Maka pada awal dia lafaz ni bahasa lurah. Kalau tengok di sini gak nak ayat kata ilmu lurah hubung kait rapat, makna hubung yang rapat sangat dengan ilmu mantik. Ilmu lurah. Kita kata lurah ni kita termasuknya ilmu mu'jaz, termasuk ilmu sarah kita katanya, nahwu, ma'ani kita katanya. Tapi hak sangatnya iaitu tentang ilmu lurah, iaitu ilmu sarah, ilmu mu'jaz. Lafaz seko-seko. Oleh kerana hubungkan rapat sungguh ilmu lurah dengan bahasa lurah dengan ilmu mantik. Nak cerita sangat tak boleh. Walaupun pada hakikat pada awal ilmu mantik ni yang nak makna tentang bahasa tentang ma'ani. Tapi ma'ani saat ni tu yang nak dengan sendiri tak boleh, ia kena tupai lafaz. Kalau kita menepati, kalau kita banding gak, lafaz ni zat, ma'ani nak arak. Maka arak ni yang nak duduk diri sendiri tak boleh, ia kena tupai zat. Begitu juga ma'ani. Ma'ani yang nak duduk sendiri tak boleh, ia kena tupai lafaz. Dengan sebab itulah ulama mantik ia penting juga bab lafaz. Dan juga tetangga bab lafaz ni, salah satu kita katanya salah satu benda yang mana ulama kita, khususnya ulama kita ahli sunnah wal jamaah, tambah panggil idafat, tambah atas mantik hak Yunan.
Kita ngaji kadang-kadang kalau kelimuh mantik ni, ya kita tahu mantik Aristo ataupun mantik Yunan. Tapi pada hakikatnya yang kita duk mengaji ni, seperti risalah kita ni, seperti mata sulam dan segala syarahnya, seperti matan tahzibul mantik dan segala syarahnya, seperti matan Isaruji dan segala syarahnya, seperti matan Syamsiyah dan segala syarahnya, dan lain lagi lah kitab mantik. Mantik yang tersebut tadi iaitu mantik telah ditambah dah oleh ulama kita, ulama Islam. Oleh kerana mantik Yunan atau mantik Aristo pada awal ya bukan seperti mana yang kita belajar ni. Seperti mana kita belajar bukan. Sebab itulah mantik kita mengajar ni, kita nak kata mantik Yunan tu ya tak boleh. Sebab apa? Sebab ada tamah makna ijtihad daripada ulama kita, ulama Islam. Oleh kerana tak kalau dunia Islam terima mantik saat ni, dia bukan terima penuh 100% dak. Ia ambil apa yang tidak bercanggah dengan pegangan, khususnya pegangan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi perangai ulama yang paling besar sekali ulama kita iaitulah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya ada dah sebelum dia tu Ibn Hazmi pun, tapi tak ada masyhur Imam Ghazali. Oleh kerana Imam Ghazali masuk mantik dari ilmu syarak. Dan juga mari turun kemurun sampai kita sekarang ni. Yang di mantik kita ngaji ni kena panggil mantik Islam, mantik Islami. Yang mana ulama kita tambah, walaupun ada juga dalam tu mantik hak Yunan, tapi ada situ tu hak tidak bercanggah dengan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, tidak bertedengah. Ada pun setengah daripada ulama kita tambah iaitu tertengah bab lafaz. Bab lafaz ni salah satu ulama kita tambah, dan juga bab dalalah. Ini insya-Allah lah kita akan ngaji pada malam ni, iaitu bab al-lafzu wa taqsimatu. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Al-lafzu wa taqsimatuhu. Sin ila kam yang qasimul lafzu. Kepada berapakah terbahagi lafaz. Yani lafaz dengan makna kata sautun zata maqati'in tu'abbaru amma fi nafsi. Suara yang mempunyai beberapa karakter yang ibarat tentang barang di dalam diri. Kita nak mentakbirkan apa di dalam diri kita, dalam hati kita melalui lafaz. Itu panggil lafaz. Itu makna lafaz. Yang qasimu terbahagilah ia lafaz ila kismaini kepada dua. Musta'malin wa muhmalin, yakni lafzin musta'malin wa lafzin muhmalin. Lafaz musta'mal dan lafaz muhmal. Tengok. Ma huwa lafzul musta'malu? Apakah dia lafaz musta'mal? Lafaz yang diguna. Lafaz musta'mal ni lafaz hak diguna. Huwa lafzul dalu alal makna. Itu lafaz yang menunjuk atas makna. Berarti ada makna sebalik. Berarti ada lafaz, ada makna sebalik. Makna tu nya hak kita naknya. Lafaz ni sebagai wasilah. Sebagai perantaraan. Kalau kita nak royak makna hak kita nak saat ni tu, kalau tak melalui lafaz, ya kita adab manusia ni tak boleh. Dia kena melalui lafaz. Apa melalui lafaz tu? Jadi kita kerti makna sebab dia lafaz. Maka lafaz yang dikatakan musta'mal di sini, lafaz ada makna. Lafaz ada makna. Ada makna sebalik. Wa yusamma makna, dan dinamakan makna di sini, makna tu, makna hak sebalik pada lafaz tadi tu, madlulan wa musamma. Dinamakan makna saat ni madlul. Oleh kerana lafaz panggil dal, makna situ panggil madlul. Lafaz panggil dal,
makna sebalik panggil madlul, atau panggil mafhum, ataupun panggil dia boleh panggil pula panggil apa madlul, madlul dengan mafhum. Wa musamma panggil juga musamma, ni ismi, ni musamma. Nama tak? Ismi musamma, dal madlul. Ni boleh panggil lah. Cuma gu. Kalau dal madlul, berarti lafal tu panggil dal, makna sebalik panggil madlul. Ini mustalahat. Jadi kalau kita kadang-kadang istilah ilmu ni, kadang-kadang kita nak terjemuh, nak alih bahasa tak boleh. Kadang-kadang dia boleh. Tapi kebanyakan nak alih bahasa tak boleh. Nak terjemuh dengan bahasa kita ni, kita Melayu ni tak boleh. Sebab kita ganti mubtada. Nak terjemuh mana? Mubtada. Kita nak kata mubtada ialah benda yang mula. Oh, dia punya kecok. Khabar, fa'il. Nak terjemuh tak boleh. Sebab hadis doa. Kita nak terjemuh hadis doa, hadis hak tak kuat itu. Gitu. Jadi kadang-kadang nak terjemuh tak boleh. Kena ambil asal yang diletakkan oleh ulama. Walaupun kita orang Melayu pun kena guna. Kena lafaz tu. Lafaz asal. Kita katanya khabar. Sebab asal isti'mal ulama nahwu ialah gitu. Mubtada. Begitu juga kita kata ni dan madlul. Tengah mada masuk juga lah itu. Itu panggil lafaz musta'mal. Ini lafaz yang ada makna sebalik. Makna tak kait tu. Ada satu makna, dua makna, tiga makna, itu kita akan ngaji. Kita akan ngaji seterus. Selepas ni kita akan ngaji. Oleh kerana kadang-kadang lafaz ni ada satu makna, lafaz ada beberapa makna. Hak tu insya-Allah kita akan ngaji. Cuma bagi kita kerti mula-mula sini sebut kata lafaz musta'mal, ini lafaz ada makna sebalik. Ma huwal lafzul muhmalu, apakah lafaz muhmal? Apakah dia lafaz muhmal? Jin jawab, huwal lafzul ladzi la yakunu lahu ma'nan. Wa yusamma aidan ghairu musta'malin. Iaitu lafaz yang tidak ada baginya bagi lafaz tu makna. Lafaz tak ada makna. Ni lafaz saja, makna tak ada. Apa yang muhmal? Dan wa yusamma aidan, dan dinamakan juga lafaz muhmal tadi ghairu musta'malin, iaitu lafaz hak tidak diguna. Misal daizen. Daizen lafaz, tapi orang Arab tak guna. Walaupun kita kata digananya. Digana nasbah kita orang Melayu ni bukan semua kita tahu Arab makna gapo. Kadang kita wasa pun ada makna, tapi tuai bahasa diri dia tak ada guna kalimah daiz. Sebab kalau kita buka le komuh pun, buka lisan Arab, dia tak ada makna. Sebalik pada tu. Maka daiz panggil lafaz muhmal, masuk daripada lafaz muhmal. Maka lafaz muhmal tidak diwak guna, tidak diwak guna, tidak wak kira lah. Lebih-lebih lagi dalam bahasa ilmu. Sebab kata bahasa ilmu, lafaz yang guna dalam ilmu, setiap satu lafaz tu semua ada makna balik, sebalik. Kamar dia pula ilakam yang qasimul musta'malu, kepada berapa terbagi lafaz musta'mal. Yang qasimu ila kismaini, terbahagi kepada dua, mufradin wa murakkabin. Kalau kita buat lajah seperti lalu kita buat lajah kita hari ni, kita ngaji bab lafaz. Al-lafzu terbagi kepada dua, musta'mal dengan muhmal. Lafaz kita ada tadi, iaitu
sautun zata maqati' tu'abbaru amma fi nafs. Ini ta'rif lafaz. Musta'mal dah lafaz kita iaitu la al-lafz ad-dal 'ala al-makna, iaitu lafaz menunjuk atas makna. Hak ni allazi la yakun lahu makna. Ni. Dan musta'mal ni, dah musta'mal saat ni kepada berapa kau terbagi musta'mal, maka musannif kita katanya yang qasimu ila qismaini. Lafaz musta'mal ni pula terbahagi kepada dua. Dah mana dua? Mufradin wa murakkabin. Mufrad dan murakkab. Dah. Lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Maka mufrad di sini kita jangan telitah mufrad linahu, sebab mufrad linahu ni ya lawan dia tasniah dan jamak. Adapun mufrad dalam ilmu mantik ni lawan dia murakkab. Mari kita tengok musannif kita takrif apa dia lafaz mufrad. Ma huwa mufradu. Jadi lafaz musta'mal ni ada dua, mufrad dan murakkab. Ma huwal mufradu? Mufradu ya jawabnya jim. Huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Dah. Barang yang tidak menunjuklah oleh juzuknya, juzuk gimana? Atas juzuk bagi makna. Makna katanya juzuk tiap lafaz tu tak ada makna. Lafaz mana juzuk bagi lafaz tu tak ada makna. Dah. Seperti takrif lagu ni. Takrif lagu ni wahwa klik kepada ma la yadullu juz'u tu. Arba'u halatin, 4 kelakuan. Jadi mufrad ni ada 4 kelakuan. Pertama, la yakunu lahu juz'un, barang apa yang tidak ada baginya, bagi ma tu juz'un, tak ada juzuk dari awal lagi. Maka tak ada juzuk dari awal lagi, itu dia panggil mufrad. Seperti misal kaki. Ki ni kalau tengok asal gak fa'il amma daripada waqa yaqi qi. Waqa panggil fa'il lafif mafruq. Fa'il yang mempunyai dua ilat, dua huruf ilat, tapi huruf ilat tu kapek. Waqa waw qaf alif muhya. Dah waqa yaqi qi. Tapi kena qi ni. Kena kaitnya alaman seorang hamba Allah Ta'ala yang bernama qi. Maka qi tu dia tak ada berjuzuk dak. Dia tak boleh berjuzuk sebab dia sa ya. Nak pecah dua tak boleh. Ya sa. Dah. Maka qi tu dia panggil masuk dalam bahagian mufrad. Dah. Dalam takrif ni juga ma la yadul juz'u tak ni. Lahu juz'un, ada juzuk. Badi berjuzuk ada boleh berbilah. Berjuzuk ni boleh kerak. Paling kurang dua tu berjuzuk lah. Dah. La makna lahu. Juzuk tapi tidak jenis makna baginya, bagi juzuk tadi. Mana? Ka Khalidin alaman Khalid. Khalid ni kalau sebelum kait alaman, makna kelima isim fa'il. Khalid fa'il, makna yang kekal. Khalidina fiha, yang kekal mereka itu di dalamnya, dalam syurga. Kalau gitu Khalid sebelum diistikmal pindah daripada wasfiyah pergi kepada alamiah, artinya asal dia wasfiyah, iaitu isim fa'il. Asal dia isim fa'il, maka pindah daripada isim fa'il kepada alam. Dia nama orang, seorang hamba Allah Ta'ala yang bernama Khalid. Maka Khalid juzuk dia tu alif lam dal.
Jadi juzuk dia tu la makna lahu, tidak ada makna baginya. Berarti juzuk dia tak ada makna. Apabila tak ada makna juzuk bagi dia, masuklah khalik ni yang kait dengan kata alaman di belakang tu di dalam bahagian lafaz mufrad. Lafaz mufrad. 2. Bahagian ketiga pula, kelakuan yang ketiga, lahu juz'un. Ada juzuk. Zu maknan. Juzuk dia ada makna. Juzuk dia ada makna. Tapi la yadullu ala juz'i makna. Tidak menunjuklah. Dah ia juzuk tadi tu atas juzuk bagi makna. Berarti juzuk bagi makna tak ada menunjuk. Sebab apa? Sebab kita tak ada nak sebelah-sebelah dak. Kita naknya stokor dah. Mana? Ka Abdillah alaman. Seperti Abdillah alaman. Maka Abdillah alaman ada 2 juzuk situ tu. Juzuk pertama Abdun. Juzuk yang kedua Allah. Berartinya juzuk dia ada makna. Mana juzuk dia ada makna? Abdun tu makna dia seorang yang bersifat ubudiah, panggil abd, hamba. Abd, hamba. Allah zatun wajibal wujud. Zat yang sedia kala, ada tidak ada mula, ada dia tidak ada akhir, dan juga laisa kamisli syai'. Tidak serupa dengan sesuatu pun. Tu Allah. Nama bagi zat. Satu nama bagi zat wajibal wujud. Nama zat. Nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nama yang disembah. Hak sebenar. Allah. Kalau itu ada makna. Tapi makna tadi hamba Allah saat ni tu la yadullu, tidak nak, tidak menunjuk atas juzuk bagi makna. Jadi tak ada juzuk bagi makna, tidak menunjuklah, makna tidak naklah. Juzuk dia tu makna. Pada awal dia ada makna, tapi kita tak ada nak. Tak ada pahal lagu tu. La yadu makna tidak pahal lah juzuk bagi. Kita bukan pahal katanya hamba Allah di sini. Sebab dia kait alaman. Kita disebut tak Abdullah, bukan kita pahal kata hamba Allah Ta'ala. Jadi kita pahal guna seorang hamba Allah Ta'ala yang bernama Abdullah. Sebab dia kait alaman. Apabila Abdullah tu kait alaman, iaitu nama orang, ketika itu lafaz Abdullah dia panggil mufrad. Tapi sekiranya kalau tak kait alaman, jadi Abdullah iaitulah hamba Allah. Ketika itu dia tak panggil mufrad, dia panggil murakkab. Susunlah. Hamba satu, Allah satu. Merah. Hamba satu, Allah satu. Maka dia tak panggil mufrad. Nampak tak? Dia tak panggil mufrad. Pak Khalid tadi, Khalid pun sama. Kalau tak kait alaman, makna Khalidin atau Khalidun kita ajar tu. Yang kekal iyo, iyo ada dalil. Kalau gitu di situ ada dua. Ada dua panggil murakkab, tak panggil mufrad. Tapi setelah mana kita Khalid tadi tu, kita panggil alaman, dia tak tubik kelimah iyo. Jadi Khalid bukan kita naknya yang kekal ia. Kita naknya seorang hamba Allah Ta'ala yang bernama Khalid. Begitu qi tadi kalau turut makna dia, memeliharalah olehmu. Jagalah olehmu. Qi ada dua. Jaga olehmu ada dua situ. Ada dalam itu tu mustatir wajib itu anta. Dia dua. Tapi setelah mana kita kait alaman, dia tak ada lagu tu. Jadi seorang yang bernama Qi. Habis itu dia panggil mufrad. Begitu juga Abdullah. Abdullah kalau tak kait alaman, nama hamba bagi Allah. Apabila kita kata hamba bagi Allah, ketika itu bukan mufrad, dia murakkab di dua. Hamba bagi Allah ada dua susun. Ia bukan mufrad lah, murakkab. Tapi kenapa panggil mufrad? Sebab kita tak ada nak oleh. La yadullu ala juz' ma'nah. Kita tak ada nak oleh kata hamba Allah. Kita naknya seorang hamba Allah Ta'ala yang bernama Abdullah. Maka ketika itu Abdullah alaman, iaitu kait nasbah nama, ia masuk dalam bahagian mufrad. Bila. Yang keempat, lahu juz'un. Ada juzuk. Dalun yang menunjuk ala juz'i maknah.
Juzuk dia atas yang menunjuk atas juzuk bagi maknanya. Ada. Tapi lakin la min haisu juz'uhu. Tetapi tidak daripada sekira juzuknya. Bukan nak di juzuk dak. Nak stoko juga. Jadi hak yang keempat ni dan yang ketiga beza mana? Kita tengok contoh dulu. Kahayawanin natikin, seperti benda yang seperti hayawan natikin alaman li insani. Deh. Seperti hayawan natik, satu nama bagi manusia. Jadi seorang hamba Allah Ta'ala nama hayawan natik. Nama lagu tu. Apabila kait alaman, asal dia hayawan ada makna bagi dia. Natik pun ada makna bagi dia. Duk sekali hayawanun natikun, benda hidup yang berfikir. Berarti ketika tu dua. Di dua tu dia pakai mufrad lah, di murakkab. Apa dia murakkab? Kenapa panggil mufrad di sini? Kerana hayawanun natikun kita tak ada nak kali benda hidup yang berfikir. Kita naknya haiwan natikun tu, di lafaz haiwan natikun tu kita naknya seorang hamba Allah Ta'ala yang bernama haiwan natik. Apabila kait alaman, maka haiwan natik asal dia dua ni atau asal dia murakkab jadi mufrad dengan cara automatik. Sebab beza mana di antara yang ketiga yang keempat. Yang ketiga ni kalau kita tak kait alaman dia panggil murakkab idhafi, mudhafu ilaih. Banyak keempat ni kalau tak kait alaman dia panggil murakkab wasfi, dia panggil sifat mausuf. Tu beza di situ dah. Jadi Abdullah dia panggil murakkab idhafi, mudhafu ilaih. Jadi Abdul mudhaf, Allah mudhafu ilaih. Adapun haiwan natik dia panggil murakkab wasfi, sifat mausuf. Natik sifat, haiwan mausuf. Tu beza dia. Walaupun kita kata mudhafu ilaih, idhafah tu sifat mausuf pun idhafah pula. Murakkab dah tu. Sifat mausuf pun murakkab juga. Tapi setelah mana kita kait dengan alaman, dia duduk dalam bahagian mufrad. Muzik mufrad. Sebab kita tak ada nak makna asal tu. Hak idhafah asal ataupun hak sifat mausuf asal tu. Kita tak ada nak oleh hamba Allah. Kita nak seorang nama Abdullah. Kita tak ada nak oleh benda hidup yang berfikir. Kita naknya seorang yang bernama haiwan natik. Lagu tu. Maka ni semua dalam bahagian lafaz mufrad. Jadi qi alaman, qi itu lafaz mufrad. Gapo Khalidin alaman, Khalidin lafaz mufrad. Abdullah alaman, maka Abdullah tu lafaz mufrad. Hayawanin natikin alaman, haiwan natikin lafaz mufrad. Tu habis dalam bahagian mufrad. Maka qiyah lagi lah. Kita qiyah lagi ba hadara maut. Hadara maut telah hadirlah oleh mati. Kita tak ada nak tu. Kita nak satu tempat yang bernama hadara maut, maka hadara maut tu dipanggil mufrad. Panggil mufrad, bukan murakkab. Kalau dia asal agak jadi murakkab hadara maut. Dan sebagainya. Kita qiyah lagi lah. Kita boleh qiyah. Kita cari lafaz-lafaz bahasa Arab yang dikanak nama. Tak kira nama orang, kau nama tempat, kau nama apa saja yang dikaitkan nama-nama saat itu pada asal dia murakkab, sama ada murakkab idhafi, murakkab wasfi kita katanya pada asal dia, ataupun murakkab isnadi seperti Khalidin. Tu Khalidin murakkab isnadi. Baik ada rami mustatir dalam itu. Boleh lagi ada rami mustatir dalam itu. Ya murakkab kita ngaji dah. Ada murakkab isnadi, murakkab idhafi, murakkab wasfi. Kita pada asal. Tapi setelah mana kait alaman dengan cara automatik jadi mufrad. Masuk dalam bahagian mufrad. Habis. Muqabbi, yakni benda yang lawan, benda yang membetuli atau benda lawan kita kata dah. Bagi mufrad ialah murakkab. Ma huwal murakkabu? Apakah dia lafaz murakkab? Iaitu huwa ma yadullu juz'u, barang menunjuklah juzuknya. Juzuk bagi ma ala juz'i makna, atas juzuk bagi makna. Juzuk dia ni tu ada makna, tapi min haisu innahu juz'u, makna saat itu daripada sekira sesungguhnya ma ini juz'uhu, juzuknya. Nak juzuk dia. Jadi juzuk dia nak.
Nak, mana nak dikehendaki? Bukan apa tadi tak ada nak juzuk dia. Nak borang kita kata, nak stokor tu. Hayawanatik, nak hayawanatik stokor tu. Bukan nak hayawan benda hidup natik yang berfidak, bukan murak di situ. Naknya seorang yang bernama natik. Hak ni tak, nak juzuk dia dah. Bukan nak borang tak. Wahwa murakkab anwa. Wahwa ni makna kata murakkab tu ada beberapa. Ada banyak murakkab. Minha setengah daripadanya anwa tu. Al murakkabu at-taqyidiyyu. Murakkab yang dibahasakan kepada kait. Murakkab yang berkait teh. Bersakut teh kita kata. Nahwu hayawanun natikun. Benda hidup yang berfikir. Maka benda hidup berfikir je kait tu. Dia panggil kait dengan sifat. Kait dengan sifat. Benda hidup yang berfikir. Jadi benda hayawan tu panggil mausuf. Natikun tu panggil sifat. Ataupun hayawan tu panggil man'ut. Natikun dengan na'at. Dia panggil murakkab taqyidi. Wahwa murakkab taqyidi ni al-mufid. Yang memberi faedah. Liktisabil ulumi tasawwuriyati. Bagi usaha, untuk usaha bagi ilmu wipedah, memberi faedah untuk usaha. Bagi ilmu at-tasawwuriyah yang dibahasa kepada tasawur. Murakkab taqyidi ni. Yang dibahasakan kepada tasawur. Kita kata benda hidup yang berfikir. Jadi kita gambar kena tah insan. Maka insan tu dia panggil masuk dalam tasawur di insan tu. Insan tu masuk dalam otak kepala kita, iaitu lafaz mufrad. Jadi kita katanya tasawur ni kita dapatkan makna seekor. Jadi insan, kelima insan ni makna apa? Hayawan natik. Kita dapat makna bagi insan tu, dia panggil duduk dalam bagi tasawur. Habis tu dia katanya murakkab taqyidi ni berfaedah untuk usaha bagi ilmu tasawur. Kerana apa? Kerana apa boleh kata mufid bagi nak usaha ilmu tasawur? Li'annahu kana bahasanya murakkab taqyidi fi quwwatil mufradi, yakni pada makna mufrad, pada makna mufrad. Wa minha, dan setengah daripadanya, yakni setengah daripada anwa', setengah daripada beberapa banyak saat ni hak murakkab tu, iaitu al-murakkabul khabariyu. Murakkab yang dibahasakan khabar. Apa yang bermaksud khabar di sini? Iaitu yang dibahasakan kepada, boleh kita kata sungguh, boleh kita kata bohong. Sebab khabari, kalam khabari ni ma yasih. Mahtamal sidqa wal kadhiba li zatih. Barang yang boleh ihtimal masa itu akan benar dan juga akan bohong li zatih, bagi diri boleh disungguh, boleh dibohong, boleh timur. Maka dipanggil khabari. Yang ini murakkab di bahasa khabari. Nahwu al-insanu natikun. Bermula manusia itu ialah yang berfikir. Boleh disungguh, boleh dibohong, boleh di belakang, boleh terima. Kalau kita tilik semata-mata lafaz tu ihtimal. Sebelum kita nak pergi kepada dalil khariji, dalil hak luar. Kalau kita pergi dalil hak luar, dia pakai tak lah, dia tak ihtimal dah lah. Ihtimal ni sabit tak ada yang mahtamal sidqa li zatih. Barang yang ihtimal benar, sidqa wal kadzibah, dan juga bohong li zatih ma. Bagi ma maknanya bagi lafaz tak ni. Kalau kita tengok hayawanatik tu, di hayawanatik dengan kita tak ada tilik khariji, kita tak ada tilik kepada orang yang khabar, kepada mukhbir, maka hayawanatik tu boleh disungguh, boleh dibohong, boleh ihtimal. Maka hayawanatik dipanggil khali khabari. Tapi setelah mana kita tilik khariji, dia kena tetaplah mana so. Kalau betul dengan khariji, sid. Kalau menyalahi dengan khariji, kazib. Ikut tu lah. Apa dah? Tapi boleh kata ihtimal, kerana boleh panggil ihtimal tu kerana tak ada tilik situ.
Tak ada silai, dia kata. Tak ada tilik. Kepada mukhbir dan kepada waqi' ataupun khariji. Tilik semata-mata lafaz. Dah. Wahwa al-murakkabul khabariyu tu. Al-mufid, memberi faedah. Liktisabi, untuk usaha al-ulumi tasdiqiyati, akan ilmu yang dibahasa ke tasdik. Ilmu hak tasdik, iaitu dapat suatu dengan hukum. Yalah tu, dapat suatu dengan hukum lah tu. Bermula manusia itu ialah yang berfikir hukum tu. Jadi kita isbatun nutqi lil insan. Kita menyabitkan nut, kita menyabitkan fikir. Nut makna fikr. Kita menyabitkan fikir di manusia. Panggil, apabila kita menyabitkan nut bagi manusia, ketika itu tubiklah kalanya al-insanu natikun. Bermula manusia itu ialah yang berfikir. Al-mubtada'u marfu'un, kita kata. Bermula mubtada' itu ialah rafa'. Ialah tu dia panggil murakkab khabari tu. Sebab kalau kita tilik semata-mata lafaz dengan tanpa tilik kepada mukhbir, dengan tanpa tilik kepada waqi' khariji, kita kata al-mubtada' marfu' yahtamilu sidqa wal kazib. Boleh ihtimal, boleh bohong. Tapi setelah mana kita tengok khariji, ulama nahwu kata gitu belakang. Jadi al-mubtada' marfu' sadiq. Kok tu pula. Jadi al-mubtada' marfu' dia panggil tasdik. Kenapa tasdik? Sebab kita dapat dengan hukum, kita dapat mubtada' serta hukum. Jadi kita menyabitkan apa? Kita menyabitkan rafa'. Isbatur raf'i lil mubtada'i. Menyabitkan rafa' itu bagi mubtada'. Maka tubiklah al-mubtada'u marfu'un. As-salatu wajibatun. Bermula semaya itu ialah wajib. Jadi kita dapat suatu dengan hukum. Maya dengan hukum dia wajib. Dengan makna isbatul wujubi lis-salah. Menyabitkan wujub, yakni wajib. Wajib sini bukan makna sungguh. Wajib dengan makna kata ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang diberi pahala kepada yang buat dan diseksa akan yang tinggal. Atas yang tinggalnya, yang gimat. Wajib itu. Jadi wajib itu wajib di sisi ulama surekah, bukan wajib akli dak. Ini wajib syarak katanya. Habis itu dah. Itu panggil murakkab. Sudah kamari musannif kita kalau tengok lajah kak dah. Lajah kita ni kita pergi klik pada lajah kita semula. Tajuk salafah, yang lupa sah. Jauh dua, musta'mal dengan muhmal. Muhmal ni kita tinggal. Sebab tak ada faedah dalam ilmu. Tinggal. Ambil musta'mal. Musta'mal ni ada mufrad. Mufrad seperti mana takrif yang kita lepas tak ni. Dan juga muqabil dia murakkab. Kamari pula nak pecah sini lah. Maka dari sini lah. Sebab musannif kita katanya, kalau mufrad ni, sebab dia kata ilat tadi, takid, murakkab takidi saat ni tu, wipedah ilmu tasawur. Sebab apa? Sebab kuwati mufrad. Pada makna mufrad. Artinya mufrad ni bahasa besar dia bak tasawurat. Bak at-tasawur. Dan murakkab ialah at-tasdiq. Yang ni murakkab di sini, jadi yang dikehendaki murakkab tasdiq di sini iaitu murakkab al-khabari. Murakkab khabari. Dan ada pun murakkab takidi tadi duduk dalam tasawur, pada makna tasawur. Habis. Maka di sini musannif kita rahimahullahu taala ia buti tawakkuf lu sini. Sebab kita nak ngaji mula-mula bab tasawur. Jadi kita nak belajar bab tasawur, maka nak mula sinilah, nak pecah sini dah. Ni mula nak pergi kepada mula nak masuk isi cerita. Oleh kerana mantik ni bab tasawur saya pun belum jelas lagi sebelum ni. Jadi bab tasawur ni ada besar dia, dua besar, iaitulah mabadi' dan maqasid. Mabadi' bagi tasawur ialah kuliah khamsah. Kuliah 5. Dan maqasid yang tujuan matlamat iaitu qaulus syarih ataupun at-ta'rif. Bab ta'rif.
Maka benar tahap ataupun wasilah nak pergi kepada qaulus syarih atau kuliah khamsah. Kuliah khamsah tu bagi tapak ataupun asas bagi qaulus syarih. Jadi mabadi bagi qaulus syarih. Qaulus syarih tu bagi matlamat sahabat tasawuf. Maka wasilah untuk nak memahami kuliah khamsah iaitulah salah satunya lafaz mufrad. Dah. Dan juga ada dan juga tasdid. Satu lagi tasdid ni ada dua juga, iaitu ada mabadi dan maqasid. Dah. Maka mabadi bagi tasdid ialah al-qadaya wa ahkamuha, segala qadiyah, yakni segala kalam khabari. Dah. Dan segala hukumnya, hukum bagi qadiyah tadi. Itu je panggil mabadi. Dan matlamat ataupun maqasid bagi pak tasdid ialah al-hujjah ataupun hujjah. Nah, al-hujjah iaitu dalil aqli, iaitu al-qiyas. Dan jika kita berhabak syaka bak darak dah, itu makin matlamat dia. Jadi tujuan dia situ. Tujuan bak at-tasdid. Berartinya kita akan ngaji ni bak tasawuf, iaitu kita nak mulai di mufrad ni. Start mula kita katanya lafaz hak mustakmal, hak mufrad. Dah. Kemarin musannif kita kata gini. Tengok kita akan pecah mufrad dah. Ila kam yang qasimul mufradu bi'tibar istiqlalihi, kepada berapakah terbahagikan lafaz mufrad dengan kira istiqlal, dengan kira asing. Asing dengan asing di sini dengan asing bagi makna dia tu. Dengan tidak berhajat kepada yang lain. Yang qasimu ila salasati aqsamin, terbahagi kepada 3. Dah. Harfin wasmin wa fi'lin, harah dan isim dan fi'il. Dah. Ini lafaz mufrad tapi dengan istiqlal, dengan tanpa gabung dengan yang lain, dengan kira asing satu peribadi satu-satu. Kita kata dah, dengan tanpa kacuh atau bergabung dengan lain. Berartinya kira istiqlal, kira asing-asing ada 3 ni. Ia tak lagi pada 3. Sebut dalam lafaz mufrad ada 3 ni. Harah, isim, fi'il. Isim fi'il harah. Dah. Isim fi'il harah. Dia ada 3 ni. Bak kira suku-suku. Kira asing-asing. Dah. Ada 3 ni. Hak ni sebenarnya kalau kita tengok kitab mantik yang lain tak setuh sini ni. Kalau kita tengok kalau kita sebagai pelajar penuntut di sini, kalau pernah belajar kitab Idahul Mubham fi Syarhus Sulam bagi Syekh Allamah Syekhul Azhar Imam Akbar Syekh Ahmad Ibnu Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, ia tak setuh bak ni. Bak terbahagi lafaz mufrad kepada 3 ni, dan juga setengah kitab lain pun tak ada setuh. Tapi musannif atas setuh, maka setuh ni tak ada jadi tak ada rugi apa, boh ke kau tambah nyata bagi kita. Boh ke lebih lagi kita orang mubtadiin. Apa beza dengan nahwu? Nahwu lain, mantik lain. Tapi mantik tak ada bahas. Sebut sepitah lah. Sebab apa? Sebab ni bukan tajuk asasi dia. Tak masuk lagi mabadi. Sebab asasi dia ni di kuliah khamsah. Maka ni panggil wasilah. Sebut sepitah lalu. Untuk memahami kuliah khamsah habis tu, ulun mantik bukan duk bahasnya ising pecah berapa pula fa'il bawa dak. Sebut lagu ni. Sebut dengan cara sepitah lalu. Ma huwal harfu, apakah dia harah? Jawab dia, huwa ma lam yastakil, barang yang tidak asing bil mafhumiyati, dengan mafhumnya, dengan pahenya. Jadi nak pahal dengan diri dia tak boleh. Tidak asing mana dengan cara diri dia tu. Min. Makna apa Pas kita kata min daripada terjemuh. Terjemuh tak ada payah terjemuh, tapi makna dia min tu. Lil bayan ko, lil tidak ko. Pak kita nak tahu mana min lil bayan ko, min lil tidak ko masalan. Min zaidah ko, min gap banyak min ni makna dia.
Apa kita tahu mana? Maka tak dapat tidak nak tahu dia bi an yahtaja fiha dengan bahawa berhajalah ia ma ni fiha fi mafhumiyah. Pada nak faham tak ni tu. Jadi kita nak faham min makna libtida, min makna lil bayan, ilan dimami ghairihi kepada sanda akan yang lainnya. Bukan kepada sanda lah oleh yang lainnya, yang lain bagi ma ilaihi kepadanya, kepada ma. Jadi kena sanda kepada yang lain. Kena sanda hak lain dia. Kena ambil benda lain sanda dia. Barulah faham. Berarti kena ada jumlah sebelum pada tu. Sebelum harah. Jumlah lagu mana tengoklah. Apabila jumlah super kata safartu min ila. Maka di situ kita berhadap min tidak. Sana apa? Jadi kita berhadap musafir, aku musafir mulai daripada mana? Daripada Jarang. Daripada Jarang ila Bangkok. Kepada Bangkok. Jadi min jadi mulai. Start. Naik kereta situ. Min itu makna kata min tidak, bukan lil bayan. Kalau kita tahu makna lil bayan tak pernah sabah di situ. Lepas kita tahu mana? Kita tahu dengan jumlah tadi tu, dengan dia sana, dengan sana ke benda lain. Yani safar tu kepadanya kepada min. Barulah kita min sini makna lil tidak. Kalau mari jumlah lain pula, lil bayan tengoklah. Sampai kata harah ni, walaupun kita katanya isim harah ni kita tengok isim nampak tegak. Harf dah harah nampak doa tapi doa dia tu makna dia bukan mudah. Sebab tu dalam bahasa nahwu ni harah ni dia panggil payah bahkan ulama bahakah dia seperti Mughni Labib Ibn Hisham tu harah makna bagi harah min apa ada berapa makna lah tu berbilai makna. Min saja ila lagi, boh raja lagi, fi lagi. Berbilai makna. Lepas tu kita nak tahu makna tu makna ni. Kena ambil benda lain sana dia baru boleh tahu. Sampai kata bukan mudah bahasa Arab ni. Kalau kita gak daripada mata, min daripada. Daripada. Hak tu terjemah. Kita nak makna hak sebenar makna jadi istimak yang digunakan oleh Arab tu min makna ni. Tengoklah. Hak ni kena zuk sungguh. Wa yusamma aidan dinamakan juga adatan, panggil adat. Boleh panggil harah tu panggil adat. Ni. Ma huwa ismu, apakah dia isim? Huwa mastaqalla baraya asing bil mafhumiyah, asing dengan faham walam yadul. Padahal dia tidak menunjuklah ia ma ala zamanin muayyanin, atas masa yang tertentu. Jadi barang yang ada makna pada diri faham dengan tidak berhajat benda lain sanad dia. Jadi faham. Bait, al baitu rumah. Sudah ketilah rumah. Yang ni alat untuk teduh kita kata. Al qalamu, qalam. Ketilah alatul kitabah. Alat menulis kita kata. Keti. Dengan tidak berhajatlah benda lain sanad dia, tak ada berhajat dak. Tapi walam yadul ala zamani muayyanin, padahal tidak menunjuklah ia atas masa itu tidak kait kata masa sekarang ke, masa lagi kadate ke, masa terlepas ke, dak. Maka barang yang ada makna pada diri dia tidak berhajat kepada benda lain, dan jika tidak kait dengan masa itu dinamakan isim. Semua tu duduk dalam lafaz mufrad lakah tu. Al baitu lafaz mufrad. Ma huwal fi'lu, apakah dia fi'il itu? Jim jawab, huwa mastaqalla bil mafhumiyati wa dalla ala zamanin muayyanin minal azminati salasati. Barang yang asing lah ia ma bil mafhumiyah, dengan faham. Berarti dengan ada makna sebalik pada lafaz tadi, dengan tidak berhajat benda lain sandar kepada dia. Jadi kita kerti lah. Daraba, perbuatan darab, hadas, iaitu hadas darab tu, pukul tu. Wadalla ala zaman muayyanin. Daraba makna berlakunya darab pada masa telah lepas. Yadribu berlakunya mana sedang duk berlaku. Idrib
tak berlaku lagi. Ini serpai. Minal azminatis salasati, daripada masa-masa yang tiga. Mana masa tiga? Madin, halin, mustaqbalin. Ada madi sekarang, dan juga lagi karate. Ni tak payahlah. Ila kam yang qasimu. Hak ni isi cerita masuk ni. Kitab lain dah sentuh sini. Ada pun saat ni tu kitab lain tak sentuh, ada dia sebut. Sebut sebelah lalu. Tapi hak ni tak boleh. Hak ni sebagai getak hak besar lah untuk nak wisapa kepada kuliah khamsah. Ila kam yang qasimul mufradu bi'tibari madlulihi. Kepada berapakah terbahagikan lafaz dengan kira madlul, yakni dengan kira makna sebalik tadi tu. Lafaz mufrad makna sebalik. Kira lafaz dengan kira makna sebalik. Kira makna sebalik tu ada berapa lafaz mufrad. Jadi lafaz ada makna. Nak bagi lafaz tak ada lafaz tu tak ada lafaz mufrad. Tapi nak kira makna sebalik tu. Pecah pula. Yang qasimu ila qismai terbagi kepada dua. Terbagi kepada tilik kepada makna. Juz'iyyun wa kulliyun. Juz'i kulli. Maka juz'i kulli ni sifat bagi makna. Mufrad dengan murakkab itu sifat bagi lafaz. Tapi ada juga kecek lafaz juz'i itu panggil majaz. Makna mufrad, makna murakkab, majaz. Hakikat maknanya ialah juz'i kulli. Hakikat lafaz ialah mufrad murakkab. Tapi ada juga panggil makna mufrad, makna murakkab, majaz. Lafaz juz'i, lafaz kulli, majaz. Pinggir panggil. Hak tu tak istilah lah, itu tak kita biasa lah. Kita biasa ulama duk sebut-sebut kitab ni tu. Kadang-kadang kita tahu kan lafaz murakkab, ada ke lafaz juz'i. Dikanak ke situ makna. Makna pula. Makna juz'i ada ke makna mufrad, makna murakkab. Dikanak ketika itu kena kepada lafaz. Yang panggil majaz. Hak ni terbahagi makna dia. Makna bagi lafaz mufrad tu ada juz'i. Ini hakikat lah ni. Jadi makna juz'i wa kulli. Juz'iyyin wa kulliyin. Ni. Di sinilah kita kerti bezanya kulli juz'i. Kalau kita kerti beza ngaji matik tahap mula-mula ni kerti beza sini, alhamdulillah lah. Artinya kita ni faham sungguh lah kulli juz'i. Sebab kalau kita tak kerti sini ataupun tak faham lagi, tak kerti beza lagi mana juz'i, mana kulli, maka susahlah bagi kita untuk nak masuk dari kuliah khamsah. Maka kuliah khamsah tu panggil mabadi. Apabila mabadi untuk berlaku maqasid. Mana maqasid? Qaul syarah. Jadi kita tak faham, jadi tak sapat hak, tak apa matlamat itulah qaul syarah. Ya mantik lagu tu, jadi setangga demi setangga. Tak faham celah mana tu ya selerak habis hak depan tu. Yang ni faham wih. Jadi licin barulah faham. Kalau kita faham celah ni, kita tak faham celah tu. Lepas tu lepas dah tu, kau tak faham. Jadi kau tak faham semata lah. Jadi tak makan siku. Ya tak sepatut tengok ilmu lain, kita tak ilmu lain tu kadang-kadang tajuk bahasa dia tak hubung kait. Supaya kita kata bab fiqh. Kita ngaji bab semaya mai awal pak akhir. Kita kata aku usah ngaji ku bab zakat. Dah. Nak ngaji bab nikah kahwin dah. Tak ada gapo. Telakoh dia kata. Minta babo-babo ngaji bab semaya kerti dah. Lepas tu masuklah bab kitabuz zakat. Babo minta babo lakoh lah ni. Kita ni tak ada nak menego, kita tak ada nak apa lagi. Puasa nak ngaji bab dulu. Bab kitabun nikahi. Kita ngaji bab nikah. Tak ada gapo. Jadi kita tinggal sini mana kata kita usah ngaji, nak ngaji nanti habis hok dulu baru nak klik ngaji semula. Jadi makna tu kita lakoh lagu tu, adakah kita tak reti bab nikah? Dak. Reti kalau kita ngaji molek gak sebab apa reti? Kerana babuz kitabuz zakah, kitabus siyam, kitabul hajj dia tak ada buka apa ni. Dah kitabuz zakah tak ada buka apa ni. Nampak tu? Kita lakoh tu boleh. Lakoh aku tu dia tak ada gapo, tapi ilmu alaq ni, dipanggil ilmu alaq ni kalau kita buat lakoh saya ngaji kok ni. Ngaji
dalam alfaz tak ngaji ataupun ni kulli juz'i nak pergi ngaji kuliah khamsah lalu tak erti lah. Jadi kalau khotel kat khotel saja sungguh khotel kitab boleh royak demo tu besok ngaji mantik. Kalau tanya tak erti bagi tak hasil juga. Jadi kita nak ngaji ni wirti. Ni tolak maksanya. Beda. Ma huwal juz'i? Apakah juz'i? Juz'i musannif kita ya apa dah? Jadi di sini kalau kita buat lajah dah. Kita tambah lajah. Hak sana kita tak ada nak, kita mula di sini. Hak tiba istiqlal tu kita asabuh kita pakai hak kebanyakan ulum mantik. Sebut kata mufrad dengan kira makna dia ada dua. Ada juz'i, ada kulli. Kita ingat mulai lajah kita ni. Lajah kita ni akan berterusan. Pecah. Dah mula ibad lafaz ya kegere. Juz'i dengan kulli. Kulli ni pecah pula gigi. Kita akan ngaji pecah ke ni? Pecah tak tahu mana lagi ni. InsyaAllah kita akan ngaji satu persatu. Dah. Jadi semua duk gigi ya asal dia lafaz. Besar dia lafaz ni. Besar menabak lafaz ni. Ni mari ni. Juz'i. Tak ada musannif kita nak tak ada juz'i lah. Juz'i maknanya huwa mana'a nafsu tasawwuri madlulihi min ain an nafhama fihi syarikatan. Barang menegah oleh diri tasawurkan maknanya. Menegah diri tasawur, diri telitah, diri gambar akan maknanya. Makna bagaimana? Menegah min daripada an-nafhama bahawa kami faham fihi fima syarikatan akan berkongsi, yang ini tegah daripada kita tasawurkan makna lafaz tu berkongsi. Kalau dengan kata ringkasnya dah, dengan kata takrif mudah-mudahlah, malam yadul ala kasirin. Ni ni takrif mudah-mudah lah kita tadi ini kita pisah lah, kita ingat takrif pendek-pendek. Setelah mana kita ingat molek kita nak ngapa takrif panjang apa tak ada gapo dah lah. Kita tak mula pisah ngapa takrif pendek-pendek supaya kita faham. Setelah mana kita faham molek, kita nak tinggal pendek panjang ada gapo tu tak kita dah lah. Dah. Kalau kita nak pergi panjang selalu tu itulah pergi panjang selalu kita ngaji ni. Kadang-kadang lemah dengan gitu. Lemah masa malah nak ngaji. Sebab apa? Banyak. Orang ngaji generasi baru ni tak ada ya masalah lama ni tak ada nak mana. Dia nak ngaji dengan cepat-cepat. Dia nak ngaji bukan sing ngaji, nak ngaji tapi nak ngaji buat guna cepat. Hak tu kembali kepada teknik kepada orang ngajar lah pula tu. Nak pisah buat guna cepat. Kadang-kadang nak buat cepat tak boleh. Oleh kerana kadang-kadang benda hak tak boleh cepat kita nak cepat. Tak boleh nak cepat dah. Benda hak tak boleh cepat. Benda hak tak boleh gaduh. Kita nak buat gaduh tak boleh. Sebab afatul ilmi al-isti'jal. Binasa ilmu ialah gaduh-gaduh. Cepat-cepat. Cepat nak hotel, cepat. Ya tak boleh ilmu. Jadi punah ilmu. Dah. Cepat hak kita boleh gergah, ya gergah. Cepat tak boleh gergah, tak boleh kacau, ya punah. Tak asih maksud. Habis setengah daripada rusak ilmu al-isti'jal. Kita ni gaduh. Bila lagi nak hotel, bila nak habis buat soalan aku tu. Hotel tu hotel lah. Soalannya boleh ke apa tu je kita naknya. Kalau tak boleh sekarang, apa pedahnya kita hotel. Malam yadul ala kasirin. Jadi tegahkan tasawur. Ditasawurkan makna saat itu daripada kita faham lafaz saat itu. Makna dia tu berkongsi. Sebab berkongsi dua ke atas. Jadi hanya satu lafaz. Makna dia tu hanya satu afrad. Oleh kerana di sini kita kena tilik ada tiga pula. Tiga tahap kita ngaji mantik ni. Kita nak tiliknya pertamanya. Kita agak luar sikit. Pertamanya kita tilik al-lafz lafaz.
Tangan dulu. Hak ni hak kita nampak tengok. Sebab dia pada lafaz tu hak itu dok bahannya lafaz mustamal iaitu makna. Dah. Kalau hak tak ada makna tu saya kira mula tak faham mula dah. Sebab tu lafaz muhmal. Pas kita kena pergi tahap lagi orang jimantik ni. Iaitulah sebalik mana di bawah makna tu ya ada afrad ataupun fardun. Ada gapo dia afrad ataupun dipanggil juz'iyat. Juz'iyat dipanggil ataupun al-masadak. Ini istilah mantik lah kau ni. Al-masadak. Nampak dah deh. Lepas lagi kita lagu tu orang mantik. Buat apabila kita terlitas lafaz pop. Tangguh dulu kita makna dulu. Ni duduk lain bab tasawuf ni. Makna saya kira lah. Sama ada makna kita betul-betul kau benda luar ke tak kira lah makna tu. InsyaAllah lah kita akan ngaji makna ni kita akan ngaji bab dalalah selepas pada ni. Selepas pada tu kita nyebuti situ kena kepada afrad. Kena tahga apa contoh? Contohnya saya buat misalnya insan. Insan tu lafaz. Makna dia apa? Hayawanun natikun. Benda hidup yang berfikir. Kena tahga apa? Kena tahga apa tu panggil afrad dia. Oh, kalau gitu benda hidup yang berfikir ni Muhammad, Yusuf, Ismail, Bakrun, Abdullah, Abdul Rahim, Zainab. Oh, tu. Kullu bani Adam. Semua anak cucu tak ada. Itu dia panggil afrad. Ataupun juz'iyat. Ataupun masadak. Lafaz insan. Maknanya hayawanun natikun. Muhammad, Yusuf, Ismail, Bakr, Abdullah ila akhiri daripada Bani Adam itu dipanggil afrad. Isim pula. Contoh isim. Apa makna isim? Isim tu panggil lafaz. Bagi orang jenahu. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam taktarim bi zamanin azminah. Dah. Kelimah menunjuk tak makna pada diri tidak kait dengan masa. Lepas tu kena tahgapo. Kena tahgapo tu panggil afrad. Oh, al-madrasatu, al-baitu, al-qalamu, an-naru, al-bahru, al-ma'u. Tu banyak oh. Semua saat ni tu dia panggil afrad. Ataupun juz'iyat. Ataupun al-masadak. Malah bila afrad dia banyak. Asal kelimah yang boleh timur alih-alih. Asal kelimah yang boleh timur bagi dua. Asal kelimah menunjuk atas nama. Itu dia panggil afrad bagi isim. Fi'il pula. Apa makna fi'il? Fi'il tu al-fi'lu. Lafaz. Makna dia kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Dah. Wataktarin bi zamani minal azminah. Dah. Berkaitlah ia dengan salah satu daripada beberapa masa. Dah. Contoh afrad dia atau juz'iyat dia ataupun al-masadak dia darabah, akalah, nasara, fataha, jalasa, qama, nama ila akhirih. Banyak. Dah. Jadi kita ngaji mantik ni duduk kata otak itulah kata. Maka dok bahas masalah juz'i kulli ni di masadak ataupun di afrad. Sebab kata juz'i jadi makna dia tu tak boleh nak berkongsi. Makna dia hanya ya afrad. Afrad sebut kata lafaz, makna afrad hanya ada ya. Tak ada berbilang. Sebab itu lagi tak kita misal ke apa? Ka Khalidin, seperti orang yang bernama bernama apa? Khalid. Khalid ni apa? Maka sebut tu Khalid lafaz. Makna dia apa? Seorang yang bernama Khalid. Syakhs. Al-musyakhasah. Seorang yang bertentu saat ni tu. Lepas tu kena tahbiyah. Makna hak tu. Makna asyakhsu al-musyakhasu tu. Yang ditentukan kita kata. Seorang lah. Lepas kita kata Khalidnya orang. Khalid tu lafaz. So kira lah lafaz berbila tu. Makna lain. Kita kata Khalid satu, Khalid dua. Makna lain tu. Khalid pertama asyak al-musyakhasu bi gapo? Mana sifat tertentu gapo? Kaya kita kata. Hak yang kedua ni al-lain. Tak serupa dah. Khalid juga. Dah.
Kenapa panggil khalik ni? Tegah daripada kita nak tasawuf makna khalik tu bahawa berkongsi dengan makna gini. Dengan makna khalik hanya seorang ya. Seorang tu lah. Seorang tu khalik. Banyak orang tu lafaz tapi khalik hak dikanak khalik yang sifat tertentu tu. Dia panggil alam. Alam ni masuk dalam juz'i. Segala nama. Fa inna madlulahu ni ilah dia. Kerana bahawa semaknanya khalik huwa wa huwa. Dan bermula maknanya makna bagi madlu bagi khalik ataupun wa huwa dan madlu bagi khalik tadi tu az-zatu ialah zat al-musyakhkhasatu yang ditentukan. Bolehlah kita katanya khalik ni bersifat berkain. Sebut tu khalik tu bakat pucat lah kau. Kita kata khalik lagi dah pucat. Jadi kita gambar tu dah. Misalnya khalik lah kampung kita lah. Saya apa lain tapi khalik apa kita berkain. Khalik lagi dah pucat kering budak-budak. Dah. Iza tusawwira apabila ditasawurkan mana azalika tertegah demikian itu, yakni demikian atas syarikah. Apabila kita terletak pak tak boleh gira khalik ni kau ada yang lain hak tu lah. Maka khalid itu dipanggil juz'i. Kenapa panggil juz'i? Kerana afrad so. Bukan kata makna so, afrad. Yang ni kata juz'i itu makna so. Makna tu so lah. Kita kata hak makna so, kadang-kadang makna berbilai pun ada juga juz'i. Makna berbilai. Tapi afrad so. Kerana pun makna berbilai kita kata kerana sifat dia banyak kita katanya. Makna lah. Habis tu di sini kita katanya so di sini iaitu kena ada afrad. Wa kahadzal kursi wa hadzal babi. Dan seperti ini kursi dan ini bab. Sebut apabila masuk isi isyarat kita kata ini pintu. Ini pintu yang disebutkan ini pintu tidaklah yang lain. Kena tahu isyarat tu yalah. Wa hadzal bab. Dan ini bab, ini kursi, ini pintu. Sebut kata isi isyarat masuk dalam juz'i. Kita tak ini, sebut tak ini tak masuk dalam lain. Kita nak berlakunya berkongsi dengan benda lain tak boleh. Ini pintu, kita kata pintu. Sebut tak pintu pada awal tu pintu banyak. Pintu boleh berkongsi. Tapi apabila kita ini, dia keluar tu baik lah lain. Jadi, juz'i. Kerana afrad satu lah. Sebab isyarat satu lah. Habis. Lawa dia apa? Lawa bagi juz'i ialah kulli. Ma huwa kulliyu. Wa huwa ma lam yamna. Nafsu tasawwuri madlulihi min an nafhama fihi syarikatan. Barang yang tidak tegahlah oleh diri tasawur maknanya daripada bahawa kita faham padanya pada masyarikatan. Makna tidak tegah. Jadi kalau kita nak takrif apa ni? Ma yadul ala kasirin. Barang menunjuk atas afrad yang banyak. Jadi apabila kita sebut lafaz makna dia saat itu boleh tasawur, boleh berkongsi kepada afrad yang banyak. Supaya kita kata lafaz insan. Insan makna dia apa? Hayawanatik. Lepas tu kena tahpo tak hayawanatik. Muhammad, Abdullah, Ismail. Jadi banyak. Maka insan ataupun hayawanatik saat itu dipanggil kulli. Makna bagi lafaz insan tu dipanggil kulli. Kenapa kulli? Kerana tidak tegah kita nak tasawurkan makna dia akan berkongsi. Boleh berkongsi. Maksud berkongsi ni paling dua ke atas. Dua tu panggil kongsi dah. Jadi sebutan insan afrad dia apa? Adakah sore? Sore mana? Banyak pahala kita kata sore, hak lain panggil apa? Jadi wakil Habis tu sebutan insan hayawanatik. Muhammad pun hayawanatik, Ismail pun hayawanatik, Yusuf pun hayawanatik, Bakrun pun hayawanatik. Makna dia tu boleh berkongsi. Maka lafaz insan makna dia panggil kulli. Habis kat tu. Maka di antara dua ni, ulama tak nampak kira hak juz'i. Hak juz'i ni laisa minal ulum. Sebab kata ilmu ialah kulliyat.
Sebab kalau kita nak bahas juz'i, malah bahas juz'i. Lepas tu al-juz'iyat la tatanaha. Juz'iyat tidak sub. Lepas tu kita nak ti juz'i ni, kita kerti kulli, kita boleh mengatasi lah juz'i. Sebab itu juz'iyat, juz'i ni ulama tidak buat bahas. Lepas ni sebut ni sambil sebab ia naknya matlamat besarnya nak kulli. Kulli. Maka lepas dah ni kita ngaji, lepas dah ni lah kuliah pecah baik. Kuliah khamsah dia pecah dekat ni. Dah dia pecah dekat ni. Insya-Allah tu kita akan ngaji. Kemudian kita boleh habis hak-hak terakhir pada malam ni nya, iaitu lah dia kata ni. Wahwa di sini klik pada kulli. Arba'u halatin, 4 kelakuan. Jadi kulli ada 4 kelakuan. Maka di sini kalau tengok kitab lain kok dia panggil kulli bi'tibaril kharij. Kerana apa bi'tibaril kharij? Oleh kerana kulli mafhum dia tu. Mafhum dia saat itu iaitulah dalam otak kepala. Kulli ni kita faham dalam otak kepala ya. Hak kita tengok dari luar iaitu afrad. Sebut kata insan, manusia. Manusia dalam otak kepala ya. Kalau kita tengok dari luar, hak duk jalan tabatah pia, Ismail pia, Muhammad pia, Yusuf. Itu dipanggil afrad. Afrad bagi insan. Maka insan ni dia panggil fil aqli. Fil aqli haywanatik tu. Haywanatik itu fil aqli. Hak fil kharij, hak kita duk nampak duk jalan atas. Duk jalan, duk kiling kala kita tu, itu panggil afrad. Orang tua kita, ibu bapa kita, kakak kita, adik kita, itu dia panggil afradul insan. Dah. Afrad bagi lafaz insan. Dah. Maka di sini duk bahas ni. Telah mana kulli saat itu fil aqli. Kulli saat itu hanya dipahami pada akal saja. Fil kharij ni ialah masodak dia ataupun juz'iyat dia ataupun afrad dia. Lepas tu ulama setuh juga. Kulli ni kalau kita kira kharij. Kulli bi'tibaril kharij. Dah. Pada awal dia kulli tu zihni lah. Tapi dia nak bahas juga di sini. Fil kharij. Bi'tibar dengan kira luar. Kira luar ni. Sebab kalau kita fizih ni kulli dah so je lah. Fizih ni hanya so tak nak bagi seperti mana musannif kita bagi 4 kelakuan ni dak. Sebab kalau kita 4 kelakuan ni, kalau semata-mata fizih ni so je lah. Tapi boleh kena kepak, boleh kata apa ni kerana bi'tibaril kharij, kena kait itu. Kalau kita tulis dalam kitab agak wahwa arba'u halat ai bi'tibaril kharij, dengan kira luar, yakni kharij zihni, luar daripada otak kepala kita. Kita dobek itulah. Di sini kita buat lajah baru dah. Kita buat naik sikit. Kita ada lajah baru. Kita tengok lajah baru. Jadi lajah barunya kulli. Kulli ni pecah daripada mufrad tadi. Tapi kulli ni boleh kita baru ni kerana bi'tibaril kharij. Dengan ke irwa. Kulli bi'tibaril kharij. Lagi kitab kita dia kata 4 kelakuan, tapi saya nak wahak kebanyakan ulama dia tak berlawan ni, tapi nak mudah gambar, guna telitah pitah lalu. Dan saya ambilnya contoh ni lajah di sini ni iaitu lah kitab Idahul Mubham fi Syarh Sulam. Dan kitab Idahul Mubham ni dia bagi dicomel. Supaya ni juga. Bukan berlawan. Cuma ni lajah dia tu lagu lain. Nak bagi tegam pitah lalunya. Kurli bi'tibari kharij dengan cara ijmal ya ada 3. Ada 3. Pertamanya laisa lahu fardun. Tak ada fard. Tak ada fard pun. Tak ada afrad, tak ada. Kulli tak ada afrad. Kok mana?
Tak ada afrod. Tengok dah. Afrod tak ada. Apa panggil apa kulli? Tengok lagi kita bahas. Fardu wahid. Lahu fardu wahid. Ada so ya. Apa nak tak juz'i selalu? Lagi insya-Allah dah. Lahu afrad. Dah ada 3. Tak ada walaupun satu fardun. Kulli ni. Bi'tibaril kharij. Kena kait ni. Bi'tibaril kharij. Ada so ya. Tak ada berbilih. Lepas tu ada afrad banyak. Hak ni tak ada belik mana. Hak ni pecah bit 2. Yastahilu wujuduhu. Mustahil oleh adanya. Yumkinu wujuduhu. Boleh nak ada. Kulli boleh. Hak ni pecah bit 2 juga. Ni. Yastahilu ta'addudu. Mustahil berbilainya. Kulli dah. Iaitu dah. Dan juga lagi yumkinu ta'adduduhu. Boleh nak bilai. Hak afrad banyak ni pecah bit 2 juga. Mutanahiyatun ghairu mutanahiyatin. Su dan tidak su. Kita kisah so. Jadi cara ijma ada 3. Cara tafsir dan ni kita tengok lagi kitab kita dah. Tengok belawai dak dengan kita buat. Kita pesan kita tadi nah. Wa huwa arba'u halat. 4 kelakuan. Pas kita pelago dengan lajah kita buat ni. Mana 4 kelakuan? 1. Ni kelakuan pertama. Halah ula. Tu jadu afradihi fil kharij. Ada beberapa afrad fil kharij. Tengok ni. Duk ni sini. Beberapa afrad, mana banyak didapati beberapa afrad fil kharij. Lihat luar. Tapi kat mutanahiyatan. Su. Di sini. Dah. So, mana contoh? Kat insan ni. Seperti insan. Insan kenapa boleh panggil, kenapa kulli kharij tu banyak? So, fa inna madlulau kerana madlunyo, yakni makna bagi insan wa hayawanatik. Hayawanatik makna dia. Iza tusuwira, apabila kita ditasawurkan, makna dia. Lam yumna, tidak ditegah. Min, daripada. An-nafhama, bahawa kami faham fi hayawanatik ni. Ada fi madlul. Fi madlulihi, padanya, pada madlul bagi insan, syarikatan akam kosi. Tak ada tegah. Mana? Zaid. Zaidun wa amrun wa bakrun. Jadi tak ada tegah. Jadi sebut kata Zaidun wa amrun ni, jadi sebut kata makna hayawanatik ni, jadi masuk habis. Zaidun, amrun wa bakrun. Jadi tak ada tegah. Mungkin kalau kata sebut tu Zaid tegah, tegah. Tak. Jadi sebut Zaid, boleh lagi weh. Amrun, boleh lagi weh. Bakar tu mana tidak tegah. Wandirajuha, dan masuk 3-3 tu. Tahu di bawahnya, di bawah madlul itu hayawanatik. Hayawanatik dengan kulli. Lewah dia tu. Zaidun amru bakrun. Tapi sebuah insan ni kenapa su? Apabila su sengkala yang pertama habis mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sabit itulah dia panggil lahu afrad fil kharij tapi mutanahiyatan. Paksu kerana binasa habis. So situ. 2. Tu jadu afraduhu, didapati afradnya, afrad bagi kulli fil kharij.
Tapi ghairu mutanahiyatin, tidak hak ni yang kedua. Dah afrod banyak tapi tidak mana kan nikmatillahi taala, seperti nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan. Jadi benda yang kita boleh buat sedap dengan dia, kita katanya. Boleh. Lepas tu mana afrod nikmat Tuhan? Malah bila fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Malah bila nikmat Tuhan, anggota kita ni pun apa dah. Mana nak bila hok duk tepek dengan kita apatah lagi hok duk asing dengan kita katanya, harta benda kita katanya, perekat anak bini kita mana asing pada kita tu. Banyak. Sampai tu ghairu mutanah, ya tidak bila. 3. Lam tujad fil kharij. Tak ada. Lam tujad ni. Lam tujad duduk sini. Yang 3 ni kita kata iwa aku 3, lam tujad fil kharij tidak. Aku 3 duduk situ. Tidak didapati dah. Iaitu afrod sana ni. Tidak didapati afrod fil kharij. Tak ada afrod pada kharij. Lafaz kulli sana itu. Sawa'un imtana'at. Dipecah bit dua. Hak tak ada afrod pecah bit dua. Sawa'un ni nak takmim. Pecah bit dua mana? Imtana'at, tertegahlah aklan pada akal. Tertegah ni tertegah nasbah ada. Mustahil nak ada. Mustahil nak ada. Kal jam'i baina diddaini. Seperti hipun di antara dua raweh. Maka al jam'u baina diddain dalam otak kita kulli. Karena apa kulli? Banyak hipun dua belaweh. Mana afrod dia? Kira otak, kira fizik ni dulu. Yang kira kharij. Gerak dia. Tinggi rendah. 2. Jangok huduh. 3. Putih hitam. 4. Banyak. Tu fizik ni semua tu. Tapi apabila kita tengok fil kharij, gerak dia tak ada. Ada tak? Adakah kita pernah temu satu benda gerak dan dia satu masa? Tak temu. Gigi pula. Gigi dan sebagainya. Jadi fil kharij tak ada sahabuk. Pas kita kata jangan udah. Yang ni jangan udah. Saya kira nisbah. Kadang-kadang kita kata satu benda ni jangan udah. Dah. Hipung tah dia. Kenapa? Kerana yang ni tilik jangan, yang ni tilik udah. Kalau itu hipung tah satu benda jangan udah tu. Hak tu tak jadi apa? Tak jadi didain. Sebab apa? Sebab orang tilik tu lain-lain. Tak boleh belawang sebab orang tilik lain. Hak ni kita orang sore, kita sore, tak boleh hadir. Ngok tak udah tak boleh hadir. Pak kita dalam masa yang sama tak boleh hadir. Jadi pendek katanya fil kharij tidak bertemu benda hipun dua belawang. Tak ada. Mustahil nak ada. Sampai bila-bila pun. Boleh kita buat contoh gok dia tu lah. Tak temu sampai bila-bila. Fil kharij. Fil kharij tak ada temu sampai bila-bila. Sebab tu kita katanya jam'u baina diddain fil kharij tak ada. Tapi fi zihni banyak. Dengan sebab itulah jam'u baina diddain dipanggil kulli. Kulli. Ai fi zihni fil kharij tidak lam tujad, tidak didapati. Dah. Sawa'un imtana au amkanat. Ataupun mungkin, yakni aklan mungkin tapi tak ada. Ka khailin min yakut, seperti kuda daripada permata yakut. Kuda daripada permata yakut. Jadi khail min yakut fil akli bak yang mungkin ke? Mana mungkin? Bak artinya kuda daripada permata yakut ni banyak, boleh terima banyak. Jadi kulli fil akli. Tapi bos sebut tu fil kharij tak ada temu pun. Seumur hidup kita. Kuda ni tu sebut tu kuda yang Allah Ta'ala jadi daripada permata yakut. Tak temu lagi tak temu. Tengok daripada orang kaji-kaji ilmu menate pun tak tu. Temu kuda kita nak nampak le TV tu ataupun hok kita nak nampak orang duk pera tu, kuda lagu tu. Tak ada temu sahbuk pun, sekah habuk pun.
kuda daripada permata. Pak kita buat soalan. Mustahil ke mungkin? Jawabnya yo mungkin sebab al-khail min yakut panggil apa? Masuk daripada takluk kudrat. Takluk kudrat ni takluk benda mungkin. Mau kata ingat dah. Mata tu, jahrah tu. Nak katanya takluk benda mungkin. Iradat dengan kudrat ni takluk benda mungkin. Maka al-khail min yakut ni setengah pada benda mungkin, berartinya kuasa Tuhan nak mengadakan kuda pada permata. Tapi sekarang ni tidak bertemu. Tapi tu fil kharij tak ada. Dah. Tapi dalam kotak kita kulli kenapa boleh timuakah? Boleh timuakah katanya khail min yakut ni ya mungkin berartinya banyak. Seperti kuda hok ada ni banyak. Dah. Jadi fil aqli tu kulli, fil kharij tak ada. Wujida minha fardun wahidun. Didapati fardun wahidun ni. Hok ni ya kepak. Sawaun imtana wujuduhu. Ya ta'mim lah. Sama adalah imtana wujuduhu tertegah oleh adanya. Imtana wujudu ghairihi tertegahlah oleh ada selainnya. Tak boleh ada selain. Ya so ya fil kharij. Tapi boleh tengok. Patut boleh nak ada selainnya. Tak boleh. Ya misal apa? Kal ilah ai al ma'budi bihaqqin. Ilah. Seperti ilah Tuhan, iaitu yang disembah hak sebenar. Maka yang disembah hak sebenar. So lah. Sebut tu lafaz ilah tu. Lafaz ilah tu kulli. La atak pala kita Tuhan, banyak Tuhan. Tuhan duk dakwa Tuhan banyak Tuhan. Tapi apabila fil kharij hak sungguh tu hak sebenar dah. So lah. So iaitu Allah yang kita sembah tu. Kerana apa boleh kata fil kharij? Kerana Allah Ta'ala ni di sisi kita ahli sunnah wal jamaah yasih an yura, sah bahawa diperlihatkan dia. Kerana Allah Ta'ala mawjud, wa kullu mawjudin yasih an yura. Tubik natijahnya Allah yasih an yura. Boleh tengok di akhirat esok di ahli syurga, wajib ahli syurga. Adapun kita katanya atas muka bumi ini mungkin. Mungkin. Ini ahli sunnah wal jamaah itu kena haji ilmu tauhid lah. Oleh kerana penting kok ngaji mantik ni. Salah satunya kena guru. Kalau mengikut ulama, kita katanya hak Ibn Subki dulu tu, pergi pada kalangan Ibn Subki yang mana harus ngaji mantik ni, salah satunya di guru. Kalau guru tu ahli sunnah wal jamaah, selamat kita ngaji. Kalau guru tak ni tu bukan ahli sunnah wal jamaah, guru tu daripada agama asing ngaji mantik, gaduh-gaduh kita katanya contoh saat ni tu dia mengikut etikad dia. Bahaya lagi kita lah, kita orang mubtadi ini. Jadi tapi guru ni penting kok. Jadi al-ilah kulli. Kerana apa? Kalau kita kata bukan kulli, tak ada pedah. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu. Artinya ilaha macam ni tu umum. Masuk tidak Tuhan lain. Kita nafi Tuhan lain. Tuhan hak kita telitah lihat otak kepala kita tu. Dah tak kulli ke? Tuhan illallah. Mereka hak sebenarnya Allah. Sabit tu ilah sana itu kulli fil aqli fi zihni hanya iaitu Allah. Lepas tu mustahil nak ada lain pada Allah Ta'ala. Mustahil nak berbilang. Kita ngaji dah wa ilahukum ilah wahid. Mustahil nak berbilang. Habis. Au amkana yumkinu ta'addudu ni. Au amkana ataupun mungkin yang ni mungkin ada yang lain selainnya. Klik itu dah. Amkana wujudu ghairihi. Mungkinlah ada selainnya, selain bagi ma. Kasyamsi, seperti syams, matahari. Matahari kelima syams kulli. Syams kelima saja. Lafaz kulli la atak pala kita pun kulli syams. Ai al-kaukabu an-nahariyu al-mudhi'u. Kaukab. Bite-bite nahar. Kaukab kita katanya benda yang duduk di langit dah. Nahar
nahari yang dibaca tengah hari, mudhi yang bercahaya. Kalau gitu syams fil aqli kulli, kerana kita boleh timur syams tu berbilang. Tapi fil kharij semenjak melama mana dah kita kata sejak Nabi ada hingga sampai kita sekarang ni, matahari satu. Matahari satu duk gelak juga hari ye duk musim-musim umur kita duk tua, matahari satu. Fil kharij so. Lepas tu boleh nak berbilang cari buat soalan. Ya, mungkin kuasa, Tuhan kuasa. Sebab matahari ni masuk daripada benda mungkin. Apabila mungkin ni takluk kudrat, masuk pada takluk kudrat. Boleh. Allah Ta'ala kuasa nak mengadakan matahari berbilang. Dah. Tapi sekarang ni kita tengok satu. Jadi mungkin. Jadi akal kita mungkin boleh terima akal. Maka asyams kulli fil aqli, kerana berbilang kita katanya boleh timbul berbilang, tapi fil kharij hanya ada so, tapi ada sonya yumkinu wujudu ghairihi, ataupun amkana wujudu ghairihi, mungkin oleh ada selainnya, selain bagi matahari kita nampak ni. Habis kat tu. Maka sekarang ni saja pada malam ni, insya-Allah muhadarah qadimah, muhadarah kali depan kita akan masuk tajuk yang paling salah satu tajuk besar dalam ilmu mantik, iaitu ba'dalah lah. Ba'dalah insya-Allah qadimah. Maka kat ni saja pada malam mulia ini, akhir kali saya waqfu amri ila Allah, innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.